السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر نقول وبالله التوفيق. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita sambung bacaan kitab Mafatihul Khair wal Barakat, Mafatihul Barakat wal Khairat fi Dhawil Kitab was Sunnah. Kita sampai kepada barakatut ta'ah, keberkatan dalam ketaatan. Disambung dari sini dia kata wa ta'atu tuhratun minadz dzunubi. Ketaatan itu adalah penyucian daripada segala dosa. Jadi melakukan, maknanya ketaatan maksudnya melakukan amalan-amalan ketaatan. Jadi amalan-amalan ketaatan ni maksudnya banyak sangatlah, tak terhitung dan tak terhingga lah. Daripada pagi sampai ke malam kita boleh buat banyak daripada amalan-amalan ketaatan. Sama ada amalan ketaatan itu yang kita nampak macam remeh, macam kecil, macam tak ada apa-apa, dan ada amalan ketaatan yang besar yang agak sukar dan payah untuk kita laksanakan, tetapi dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang sukar itu dipermudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi ketaatan itu adalah penyucian daripada segala dosa, yang mana kita sedia maklum kita ni sentiasa ada dosa, tak lekang hidup kita daripada dosa. Sebab itu diajar kepada kita untuk menyucikan dosa-dosa sebagaimana daki ataupun debu yang terlekat pada tubuh badan kita, yang kita ni bila kerap kita mandi, daki dan debu kotoran tadi akan bersih, akan hilang daripada kulit kita. Jadi diibaratkan seperti itu, maknanya dosa-dosa itu diibaratkan seperti daki yang kena pada badan kita ataupun pada kulit kita, pada pakaian kita. Apabila kita basuh, kan, kita bersihkan dia, yang kotor hitam merah tu kan dia jadi putih bersih baliklah dengan sebab kita mandi ataupun kita basuh pakaian tadi. Sebab tu di awal-awal dalam doa istiftah yang kita baca, di antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah aku min khataayaya, daripada segala dosaku, kama naqaita thawba al-abyadha min ad-danas, bagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih daripada kotoran ataupun daripada daki. Ya. Jadi ketaatan itu adalah penyucian. Amalan-amalan taat, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh merupakan penyucian bagi kotoran-kotoran dosa. Dosa itu adalah kotoran daki, kan? Bila dia dah berlapis-lapis, dah jadi tebal, maka sukarlah untuk dihilangkan, kerana dia menutup hati tadi kan. Bila tutup hati, hati pun jadi keras seperti batu, ataupun bahkan dia lebih keras daripada batu. Allah Ta'ala kata, summa qasad qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras ataupun lebih keras lagi daripada batu. Na'udzubillahi minal khuzlan. Jadi itulah dia amalan-amalan taat itu, dia akan menghilangkan segala kotoran dosa. Istighfar, perkara yang paling ringan, mudah kita sebut kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil kita masak di dapur pun kita boleh beristighfar. Sambil kita lipat kain baju pun kita boleh beristighfar. Sambil kita bawa kenderaan pun kita boleh beristighfar. Jadi istighfar ni maknanya perkara yang sangat mudah untuk kita lakukan, kan? Istighfar kan, begitu. Itu di antara cara penyucian dosa. Banyak lagi cara-cara dia kan. Di antaranya solat yang fardu 5 waktu, solat fardu tu kan, dia membersihkan dosa.
sedekah memadamkan dosa, memadamkan kemarahan Allah Ta'ala, kan? Lagi apa dia? Cakap yang baik, akhlak yang baik, kan? Tolong orang dan sebagainya, senyum di hadapan kawan, sahabat dan sebagainya. Itu juga amalan ketaatan. Dia tak terhitung dan tidak terkira lah. Amalan kebaikan ni sangat banyak. Kalau kita nak kira satu-satu ni banyak sangat kan. Itu peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meraih pahala yang besar di sisinya sebelum kita dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak pernah menghitung, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lupa untuk menghitung segala amalan-amalan kita, sama ada amalan yang berbentuk kebaikan ataupun amalan-amalan dosa. Fassalatu tuhratun minadz dzunubi. Maka solat itu adalah penyucian daripada segala dosa. Ini solat yang kita tahu kan. Solat ni maknanya rukun Islam yang pertama selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dia merupakan amalan yang sangat besar lah. Sehingga ada ulama yang menyatakan bahawa barang siapa yang tinggal solat dengan sengaja, dia telah kafir dan dia telah terkeluar daripada Islam. Kan? Walaupun di sana ada ulama yang mengatakan tidak kafir. Kan? Tapi dosa dia amat berat dan dia lama masa dia dalam api neraka. Begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fi قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Apakah pandangan kamu? Ra'aitum ay akhbiruni, ceritakan padaku. Sekiranya ada sebatang sungai di depan pintu rumah seseorang kamu, di hadapan pintu rumah seseorang kamu ada sebatang sungai yang mengalir. Dan dia mandi pada sungai itu setiap hari 5 kali mandi. Adakah akan tinggal lagi daki-daki di badannya? Maka para sahabat menjawab, tidak tinggal lagi daki-daki di badannya sedikit pun. Qala, kata Nabi SAW, maka demikianlah dia solat yang 5 waktu itu. Allah memadamkan dengan solat 5 waktu itu segala dosa. Jadi dosa syirik lah kan. Gitu. Baik, dalam satu riwayat menjelaskan bahawa mithlu salawatil khamsi, mathalu as-salawatil khamsi, perumpamaan sembahyang 5 waktu itu, kamathali nahrin ghamrin, seperti sungai yang dalam, yang luas, yang air banyak kan, air dia melimpah. Seperti sungai yang air dia melimpah di atas, di hadapan pintu rumah seseorang kamu, yaghtasilu minhu 5 marratin, dia mandi darinya 5 kali. Qala, kan? Kata perawi ini, qala Al-Hasan, berkatalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa ma yubqi dhalika min ad-daranah, tidak meninggalkan sedikit pun kesan daki di tubuhnya kerana akibat mandi 5 kali sehari tadi. Itulah dia salawat kan, salawatul khams, kelebihan solat 5 waktu. Tapi itulah dia, maknanya ramainya orang yang tidak solat kan. Kalau kita buat kebanci, kita buat kajian tentang orang-orang yang solat, orang yang mengaku Islam, Muslim, terutamanya Melayu Muslim ni kan, ramai yang tidak solat. Ramai yang tidak solat. Kita perhati, kita melihat kan, kita melihat kepada mereka dan mereka memandang mudah tentang solat. Kalau kita tanya dia Muslim ke tak Muslim ke, dia akan melenting marah kan. Kenapa tanya saya Muslim tak Muslim? Kita kata saya lah sebab kamu tak solat. Pulang pada sikut saya lah, saya nak solat ke tak solat ke, badan saya. Kubur masing-masing. Jadi kalau orang kata kubur masing-masing ni, jawapan dia kita katalah, baiklah kerana kubur masing-masing lah aku tegur engkau. Kan? Kenapa nanti bila dah mati aku tak boleh tegur dah sebab kubur kita masing-masing. Sekarang je aku nak tegur engkau. Kan? Jadi macam tu. Kita boleh jawab perkataan dia bahawa memang betul lah dia cakap tu kubur masing-masing. Kerana kubur masing-masing tu aku nasihatkan engkau. Nanti dah mati tak boleh nasihat dah. Kalau kubur sekali boleh nasihat. Ni kubur masing-masing. Gitu. Baik. Kemudian kata Musannif rahimahullah hafizahullah, was-shawmu tuhratun minal athami kama fil hadis, dan puasa itu adalah penyucian daripada segala dosa sebagaimana disebut dalam hadis kan, puasa. Kita boleh puasa fardu ke puasa sunat kan.
Jadi maknanya kita ada peluang lah. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, daripada Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uhduru al-minbar. Rasulullah berkata kepada para sahabat semua, uhdurul mimbar, hadirilah mimbar, marilah semua sini ke sini dekat mimbar ni, mari ke mimbar ni. Fahadarna, maka kami semua pun hadirlah di mimbar, dekat dengan mimbar Nabi SAW. Falamma irtaqa darajah, bila Nabi SAW menaiki tangga mimbar itu, qala, Nabi kata amin. Okay? Doa, amin doa. Ya Allah perkenankan permintaan. Falamma irtaqa darajah tsaniyata, apabila Nabi SAW menaiki tangga yang kedua, Nabi kata amin. Falamma irtaqa darajah tsalitsata, bila naik dan tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Mimbar Nabi SAW ni ada 3 tangga kan? Ada 3 tangga. Falamma nazala, apabila Nabi SAW turun daripada mimbarnya, qulna ya Rasulullah, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, hari ini kami telah mendengar daripada engkau sesuatu yang kami tidak pernah mendengarnya daripada engkau sebelum ni. Qala, kata Nabi SAW, inna Jibril alaihi salam arada li. Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah mendatangiku. Faqala, maka kata Jibril alaihi salam, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Jauhlah bagi mereka yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala tadi. Okay? Qultu amin, aku pun kata amin. Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian, falamma raqaitu tsaniyata, apabila aku menaiki tangga yang kedua, qala, kata Jibril, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Jauhlah orang yang apabila namamu disebut di hadapannya tetapi dia tidak berselawat ke atasmu, sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nama Nabi disebut tapi dia tidak berselawat kepada Nabi SAW, maka orang ini juga jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Maka aku pun berkata amin. Falamma raqaitu tsalitsata, apabila aku menaiki tangga yang ketiga, qala, maka kata malaikat Jibril, ba'uda man adraka abawaihi al-kibara indahu aw ahaduhuma falam yadkhulahu al-jannah. Qultu amin. Jauhlah dari rahmat Allah Ta'ala mereka yang ada ibu bapanya yang masih hidup ketika mereka masih tua lah, kan, di sisinya. Ataupun salah seorang daripada mereka berdua, maka kedua-duanya itu tidak memasukkan anaknya itu ke dalam syurga. Maka aku pun berkata amin. Jadi anak yang tidak berbakti kepada ibu bapa didoakan supaya dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dipenuh keimanan dan menghitung pahala di sisi Allah Ta'ala, nescaya akan diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Wa man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya segala dosanya yang telah lampau. Wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam al-qadar, imanan wa ihtisaban, dan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari sisi Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Ya. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata, sedekah itu memadamkan dosa dan kesalahan. Sedekah. Kama yutfi'un al-ma'u an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi gitu. Jadi kalau kita tahu beginilah keadaannya, maka takkan kita nak bersedikit-sedikit daripada melakukan amalan ketaatan.
Itulah kita berusaha untuk melakukan sebanyak-banyaknya mengikut kadar kemampuan kita. Kan? Kerana kita nak padamkan dosa-dosa yang telah menyeliputi diri kita ni kan. Menyeliputi hati kita ni. Sehingga susahlah kita nak menerima kebaikan dan beramal dengan amalan yang salih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq. Barang siapa yang melakukan ibadah haji lalu dia tidak bercakap lucah, dan tidak melakukan kefasikan, raja'a min dhunubihi, dia akan kembali daripada segala dosanya ka yaumi waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini kelebihan. Nah, kelebihan amalan-amalan salih yang di sana ada amalan-amalan yang pahalanya berganda dan pengampunan Allah tak disertai dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh di sini rahimahullah, wa ta'atu barakatun fit ta'amul. Ketaatan itu adalah keberkatan dalam at-ta'amul, dalam melakukan amalan. Barakatun wa ta'ah, ketaatan itu adalah barakah dalam melakukan interaksi ataupun ta'amul bersama dengan manusia ke gitu. Ataupun ta'amul ma'allah, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud di sini interaksi dengan Allah Taala dalam melakukan amalan ketaatan, maka di situ akan melahirkan keberkatan. Idh bita'amulil hasan yudrikul insan darajat as-sha'im al-qa'im. Kenapa? Kerana interaksi dengan cara yang baik, ya kan, seseorang itu dia akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan orang yang qiyam, mendirikan ibadah. Qiyam, mendirikan ibadah sama solat dan lainnya lah. Gitu. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Kata Nabi sallam, sesungguhnya orang beriman dia akan dapat dengan akhlaknya yang baik. Ini apa dia dapat dengan akhlak yang baik itu? Dia akan dapat darjat yang tinggi seperti darjat orang yang berpuasa dan orang yang melakukan al-qaim, maksudnya melakukan ibadah ni solat ni lah kan, as-shaim al-qaim, bangun mendirikan ibadah solat dan lainnya lah gitu. Tapi disebut di sini tentang solat, dan solat tu ibadah paling besar lah kan? Jadi orang yang akhlak dia baik, maknanya dia akan capai darjat tu, darjat orang puasa. Kalau dia puasa pula dia dapat 2 kali lah kan. Dan betul juga darjat orang yang melaksanakan ibadah solat. Kemudian dia dapat lagi dengan akhlak yang baik ini? Dia akan dapat mujawarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat maknanya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahwa bi baitin fi alal jannah, dia akan dapat memenangi dengan satu istana ataupun rumah di atas puncak syurga, fi alal jannah, di atas syurga yang tertinggi. Kan, dia akan dapat istana di atas syurga yang tertinggi. Wa yakmul imanuhu, dan imannya akan sempurna. Iman sempurna. Wa yathqulu mizanuhu, timbangan kebaikannya akan jadi berat. Kan, dengan sebab husnu al-khuluq, ni akhlak yang baik. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin wa fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana wa in kana mazihan, wa bi baitin fi 'ala al-jannati liman hasuna khuluquhu. Itulah dia, maknanya dia akan dapat bersama dengan Rasulullah dalam syurga, dan akan dapat hadiah daripada istana dalam yang tertinggi di atas syurga, dan iman jadi sempurna dan timbangan kebaikan jadi berat lah. Kemudian didatangkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu bersabda, ana za'imun, ana kafilun atau dhaminun, akulah orang yang menjamin, kan, aku jamin, kan,
dengan mendapat satu rumah di bawah syurga. Kan syurga ni dia ada berlapis-lapis. Di bawah, di tengah, di atas kan. Dia sebut aku adalah penjamin untuk mendapatkan rumah istana di bawah syurga kan, ataupun di hujung syurga tu kan. Bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran. Bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia adalah orang yang benar, wa in kana muhiqqan, walaupun dia adalah orang yang benar, betul dalam pertengkaran dia tu memang betul, tapi malah nak bertengkar kan, maka dia mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kan dapatlah dia istana di atas, di bawah syurga tu, fi adna al-jannah, fi rabd al-jannah, fi adna al-jannah. Wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al-jannah, dan apa nama, aku jamin dia akan dapat rumah juga di tengah-tengah syurga bagi mereka yang meninggalkan pendustaan. Wa in kana mazahan, walaupun gurau dalam pendustaannya, dia bergurau aja kan. Dan aku juga menjamin dengan satu rumah dalam syurga yang di atas syurga sekali bagi mereka yang baik akhlaknya. Liman hasuna khuluquhu. Kemudian wa an Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu sabda, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan daripada akhlak yang baik, husnul khuluq. Maknanya selain daripada kalimah la ilaha illallah itulah, kan? Ni yang paling berat, akhlak yang baik. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fawaidul Fawaid yang kita baca tu kan. Kita baca kitab Fawaidul Fawaid tu minggu lepas tu, tapi belum sampai bab ni lagi lah. Dia kata misalu tawalludi ta'ah wa numuwiha wa tazayyudiha, kan? Masalu tawalludi ta'ah wa numuwiha, maksudnya perumpamaan ketaatan yang apa nama, berturut-turut, amalan ketaatan yang berturut-turut ni, kan? Dan mana dia semakin lama semakin berkembang, jadi luas kan amalan ketaatan itu. Kamathali nawatin, dia diumpamakan seperti biji benih, sebiji benih kan. Ghurisat, maknanya gharastaha, yang engkau tanamlah kan, satu biji benih yang engkau tanam, fasara syajaratan, kemudian tumbuh jadi sepohon pokok. Thumma athmarat, kemudian dia berbuah. Fa'akalta thamaraha, lalu engkau makan buahnya. Wa gharasta nawaha, dan engkau tanam pula bijinya, kan? Fa kullama athmara minha syai'un janaita thamarahu wa gharasat nawahu. Setiap kali dia berbuah, maka engkau ambil buah dia, maka engkau tanam biji dia. Kan? Tanam dia punya biji dia. Wa kadzalika tada'al ma'asi. Begitu jugalah segala dosa-dosa yang terhimpun, kan, dosa-dosa terhimpun ni akan membinasakan. Jadi jangan biarkan dosa-dosa kita terhimpun, maka beristighfarlah setiap hari, astagfirullah, 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 kan? Istighfar. فليتدبر اللبيب هذا المثال, maka hendaklah al-labib, orang yang bijak, maka hendaklah orang yang bijak, orang yang bijaksana agar dia menghayati, kan, mengambil petua ataupun panduan daripada contoh ini, kan. Famin thawabil hasanah, al-hasanah, kenapa? Kerana daripada balasan ataupun ganjaran pahala adalah dengan sebab perbuatan kebaikan. Wa min uqubati sayyi'ah, dan daripada siksaan kejahatan itu adalah dengan sebab kejahatan selepasnya, sayyi'ah ba'daha, lepas dosa-dosa, kan. Begitu. Wa min al-ma'lum anna ta'ah, dan sudah diketahui bahawa amalan ketaatan itu tatba'u ukhtaha, dia akan mengikuti bagi saudara-saudaranya, kan. Bagaimananya amalan-amalan ketaatan akan mengikuti bagi amalan-amalan ketaatan yang seluruhnya. Wal ma'siyatu kadzalika, maksiat pun begitu juga. Wa kullama izdada al-'abdu ta'atan, setiap kali bertambah ketaatan seorang hamba, wa qurban, dan kedekatan diri kepada Allah, yuyassaru lahu fi
amal salihat, akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Kan? Amalan-amalan kebaikan yang lain mudah je dia nak buat. Nak dapat pahala tadi. Begitu. Wa man mata ala syai'in wa min a'zami barakati ta'ah, dan daripada keberkatan ketaatan yang besar adalah anda sababun, ia merupakan sebab li husnul khatimah, untuk mendapat husnul khatimah, sudahan yang baik. Fa inna man 'asha 'ala syai'in, semuanya kalau seseorang hidup di atas sesuatu, mata alaihi, dia akan mati di atas itu juga. Wa man mata 'ala syai'in, barang siapa yang mati di atas sesuatu, bu'itsa alaihi, maka dia akan dibangkitkan di atas itu, dia akan dibangkitkan. Wa an Jabirin, daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata 'ala syai'in ba'athahu Allahu alaihi. Barang siapa yang mati di atas sesuatu perkara, mati di atas sesuatu perkara, di atas amalan-amalan tertentu, maka Allah akan bangkitkan dia dengan amalan tersebutlah, dengan keadaan tersebut. Gitu. Ba'athallahu alaihi. Man 'asha fi kanafil iman, barang siapa yang hidup di bawah naungan iman, kana lahu amna, adalah bagi dia keimanan, dia akan dapat keimanan. Kan? Keamanan, dia akan mendapati keamanan. 'Asha, dia akan hidup radiyan nafsi mughtabatan, dia hidup dalam keadaan hidup yang dia itu redalah dengan apa yang dia dapat pada janji dan ketetapan Allah Ta'ala. Radiyan nafs mughtabatan, dalam keadaan dia itu dicemburui. Kan, dia dicemburui. Jadi ini kata penyair lah, man 'asha fi kanafil iman, barang siapa yang hidup di bawah naungan keimanan, dalam kepungan keimanan, kana lahu amnan, adalah bagi dia keamanan. 'Asha radiyan nafs, dia hidup dalam keadaan dirinya terpenuh redalah dengan segala ketetapan dan pemberian Allah Ta'ala, mughtabatan, dalam keadaan dia itu dicemburui. Yang orang melihat pada dia, orang cemburu pada dia, kan, kerana kebahagiaan hidup dia tadi. Fanzur li nafsika ayyuhal muslimu, lihatlah pada dirimu hai orang Islam, hai muslim, ala ayyi halin anta al'an, sekarang ni kau berada macam mana keadaan kau sekarang ni. Tengoklah diri kau. Adakah engkau seorang yang bahagia? Adakah engkau seorang pendosa? Adakah engkau seorang ahli taat kepada Allah Ta'ala? Lihat diri kau, perhatikan, kan? فإن كنت على الطاعة والخير والذكر ومحبة ما يحب الله ورسوله فأبشر بالخير. Kalaulah engkau berada dalam ketaatan kepada Allah dan melakukan amalan-amalan kebaikan, dan dalam keadaan engkau berzikir mengingati Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa'abshir bil khair, maka terimalah kabar gembira ini dengan kebaikan ini, li'anna al-aziza ala rabbih huwa alladhi yudhifuhu. Kerana apa? Kerana orang yang kuat berpegang, kan, Al-Aziz yang mulia, kan, atas beribadah kepada Tuhannya, dialah orang yang Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala lantik, Allah Ta'ala letakkan dia pada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah redha. Wa in kunta 'ala al-fisqi wat-tafriqi wal-ghaflah, sekiranya engkau sekarang berada di atas kefasikan dan meninggalkan amalan-amalan kebaikan, kelalaian, mujalasatul asyrar, duduk berkawan dengan orang jahat, orang tak baik, kan, ahli maksiat, fa innaha at-tamatul kubra wad dahiyatul uzma, maka itu adalah kecelakaan besarlah,
kan, dan kerosakan besar. Fa innal hayyina 'ala rabbih yastaghilu bima yuskhitullah. Kenapa? Kerana orang yang tak ambil indah terhadap beribadah kepada Tuhannya, kan, dia bersibuk dengan apa yang Allah Taala murka min radha'il a'mal, daripada amalan-amalan yang keji, amalan-amalan yang hina. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa la yazalu al-'abdu yu'ani at-ta'ah wa ya'lafuha ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تعزى إليه عزة. Kemudian sentiasalah seorang hamba itu dia melakukan ketaatan kepada Allah, kan, berterusan di dalam melakukan amal ibadah taat kepada Allah, dan dia suka melakukan amalan tersebut. Ya'lafuha, maksudnya jadi seronok dia melakukannya, dan dia suka untuk melakukannya, dan dia mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu di atas segala yang lain, sehingga Allah akan hantar kepada dia dengan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala. Allah dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah akan hantar kepadanya satu malaikat, ta'azzaha ilaihi azzan. Maksudnya malaikat tadi akan menggerakkan dia kepada kebaikan, ketaatan tadi. Malaikat tadi akan datang memberi semangat kepada dia, memberi galakan kepada dia, menggerakkan dia, mendorongkan dia untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa tuz'ijuhu an firashihi, malaikat tadi akan ingatkan dia tentang tidur dia, maksudnya dia akan tidur tu bila dia akan akan terbangun, kan, teringat kepada untuk melakukan ibadah, kan. Tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha, kan, maksudnya dia malaikat tadi akan gerakkan dia untuk duduk dalam majlis ketaatan kepada Allah, di atas hamparan dia, di atas tempat duduk dia, kepada apa? Kepada amalan ketaatan tadi. Wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha, dan sentiasalah seorang itu dia suka untuk melakukan maksiat, dia mencintai maksiat, dan dia mengutamakan maksiat, kan, sehingga Allah Taala hantar kepadanya syaitan. Lalu syaitan itu akan mendorong dia, menggerakkan dia, mendorong dia untuk melakukan kejahatan, kan. Jadi fal awwalu quwwa jundi ta'ah bil madad. Jadi maknanya orang yang pertama tadi, kan, dia disokong oleh tentera ketaatan, kebaikan, maknanya itu para malaikat, untuk melakukan kebaikan, kan. Jadi malaikat ni ramai, fakanu aktsara min awanihi, kan. Jadi malaikat ni ramai lebih daripada pembantu-pembantu dia tadi. Dan yang seorang lagi pula, maknanya penyokong-penyokong dia adalah yang menggerakkan dia kepada maksiat. Mereka mendorong dan menolongnya untuk memudahkannya untuk melakukan maksiat, ya. Mereka telah membantu-bantunya untuk melakukan maksiat. Beza di antara kedua orang tadi lah, ahli taat dan ahli maksiat. Itu yang ni Allah hantar malaikat, yang seorang lagi Allah hantar syaitan pula, kan, untuk mendukung dia kepada kejahatan dan maksiat. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه. Sesungguhnya orang yang mulia, kan, qad ajra 'adatahu, maksudnya kebiasaan kemuliaan dia tadi, dia akan hidup dengan kemuliaan, dia akan hidup dengan kebaikan. Orang yang baik, kebiasaannya dia akan hidup dengan kebaikan juga, dengan kesolehan. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Hidup di atas kesolehan dan dia akan mati di atas kesolehan. Wa man mata 'ala syai'in, barang siapa yang mati di atas sesuatu, bu'itsa 'alaihi, dia akan dibangkitkan di atas apa yang dia mati di atasnya. Fa'iyyadan billahi min khilafi dzalika, maka berlindunglah kita dengan Allah Taala daripada sebaliknya, iaitu mati di atas amalan yang buruk. Biasa melakukan amalan-amalan kefasikan, biasa melakukan amalan kejahatan, dosa, kan? Maka dan bila dah macam itu, maka dia akan mati dalam keadaan macam tu. Na'udzubillahi minal khuzlan. Maka kata Syekh di sini, hafizahullah ta'ala, fa in aradta akhi al-habib, wahai saudaraku yang kucintai, kalau engkau menghendaki an tab'atha 'ala ta'atil, bila kau nak buat sesuatu ketaatan, fa'atillah jalla wa ala fi dunyaka, maka taatlah Allah Ta'ala, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi
pada keduniaan engkau, pada amalan dunia engkau lakukan ketaatan kepada Allah. Wa in zallat qadamaka fi ma'siyatin, apabila engkau tergelincir kaki engkau kepada melakukan maksiat, sekali-sekala terbuat maksiat, fa ahdits ba'dal ma'siyah taubatan, maka segeralah lakukan taubat selepas maksiat tersebut, iaitu istighfar, taubat, sedekah dan sebagainya. Fa idza ma ja'aka malakul maut, nanti apabila datang kepada engkau malaikat maut mencabut nyawamu, wa anta ala ta'atin, supaya engkau berada dalam waktu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qabadaka wa anta ala dhati ta'ah, malaikat itu mencabut nyawa engkau dalam keadaan engkau melakukan kebaikan, kesolehan dan ketaatan. Jadi hari-hari kita yang kita sedang melaluinya dalam berbagai amalan, sama ada amalan kebaikan ataupun amalan ketaatan, kejahatan, amalan dosa kan. Jadi sama ada dosa, sama ada pahala. Itu saja. Jadi mana biarlah kita melakukan pahala sentiasa, supaya apa? Supaya bila nyawa kita dicabut dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Nasallallahu al-auna wal afiyah. Wa husyirta yaumal qiyamati fi zumratit ta'i'in, nanti engkau akan dibangkitkan kalau dalam keadaan engkau dimatikan dalam keadaan engkau melakukan ketaatan dan amalan saleh, maka engkau akan dibangkit kepada hari kiamat di dalam golongan ataupun kumpulan orang-orang yang taat kepada Allah, tahta liwa'i sayyidin nabiyyin, di bawah engkau akan berada di bawah panji ataupun bendera penghulu para nabi, wa qaidil mursalin, dan ketua bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-istiqamah wa taqwa tajlibul barakah, sifat keterusan dalam melakukan amalan soleh, yang ada kesinambungan dalam melakukan amalan soleh, dan ketakwaan tajlibul barakah, akan menarik keberkatan, akan menarik segala keberkatan, kebaikan ke atas hamba-hamba dan juga ke atas negara. Bukan takat hamba akan baik, maka maknanya negara pun jadi baik juga. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Firman Allah, kama qala ta'ala, ini juga sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Walau anna ahlal qura amanu, dan jika ataupun sekiranya penduduk kampung itu mereka semua beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Kalau mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, nescaya kami akan bukakan ke atas mereka barakatin, segala keberkatan, minas samai, daripada langit, akan turun kepada mereka segala keberkatan daripada langit, wal ardi, tidak akan keluar daripada bawah mereka, daripada bumi, keberkatan. Langit pun datangkan keberkatan, bumi pun akan keluarkan keberkatan. Akan tetapi mereka telah mendustai, kadzabu, mendustai dakwah para rasul, fa akhaznahum, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka telah usahakan. Allah sebut dalam Al-Quran. Wa qala Nuh alaihi salam liqaumihi, berkatalah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu, maka aku katakan kepada
Mereka semua istaghfiru, hendaklah kamu semua mohon ampun kepada Tuhan kamu, Rabbakum. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Kana ghaffara, Allah adalah Maha Pengampun. Bila kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala mohon keampunan, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan ke atas kamu hujan yang banyak untuk kecukupan dalam kehidupan kamu. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu tambahan harta-harta kekayaan dan anak-anak yang ramai, banin, anak-anak. Dan Allah jadikan untuk kamu kebun-kebun, dan Allah akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Dengan sebab istighfar tadi dia akan mendatangkan keberkatan yang banyaklah istighfar. Keampunan Allah, kemudian rezeki yang melimpah-limpah, kan? Sebab tu kita maknanya beristighfar. Saya teringat satu kisah yang saya dengar daripada ceramah belasan tahun yang lalu, kan? Satu wanita ni, dia kematian suami. Ini cerita di negara Arab lah. Saya dengar ceramah, satu syekh ceramah. Dia kematian suami, jadi putus punca pencarian. Maka dia pun dengarlah daripada radio, syekh ada satu ceramah daripada radio. Dengar syekh tu kata, kan untuk memudahkan kita ni rezeki kita datang melimpah-limpah dan sebagainya, kita kena beristighfar, banyakkan istighfar, kan? InsyaAllah Allah akan bukakan untuk kita jalan rezeki. Maka ibu tunggal ni pun dia dengar tu, dia kata pada anak-anak dia, mari kita istighfar kepada Allah Ta'ala, nanti Allah akan mudahkan rezeki kita. Jadi dia pun mulalah beristighfar dengan banyaknya istighfar, kan? Jadi itulah dia hasilnya, kan? Mana ada orang telefon dia minta tolong dia untuk masak, buat jadi catering, masak, kan, untuk majlis-majlis tertentu. Akhirnya Masya Allah, dan pekerjaannya tu macam berterusan macam tu, dan dia rezeki dia melimpah-limpah dengan sebab tu. Ini di antara kisah nyata, ya, dengan sebab istighfar tadi, kan. Jadi kita beristighfar lah, bukan tekan istighfar nak murah rezeki, bukan maksud itu. Istighfar maknanya untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala di atas segala dan dosa dan kesalahan kita. Tapi dengan sebab itu dia akan jadi macam ada keberkatan, dia akan datang kebaikan-kebaikan yang banyak padanya. Gitu. Jadi firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala tariqati, dan sekiranya dan bahawa jika mereka beristiqamah di atas jalan ini, jalan Islam ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan kepada mereka air yang yang cukuplah, air, kan, air sebagai minuman, itu yang banyak ghadaqa. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, law istaqamu ala ta'atillah, kalaulah mereka itu beristiqamah di atas melakukan ketaatan kepada Allah, wa ma umiru bihi, dan apa yang mereka diperintahkan untuk melakukannya, la aktsarallahu lahumul amwal, saya Allah Ta'ala akan memperbanyakkan untuk mereka harta benda, kan, hatta yaghtanu biha, sehingga mereka jadi kaya dengan harta itu. Thumma yaqulu Al-Hasan, kemudian Al-Hasan berkata, wallahi in kana ashabu Muhammadin kadzalika, sesungguhnya itulah dia cara hidup para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan melakukan apa yang mereka diperintahkan untuk melakukannya. Kanu sami'ina lillahi muti'ina lahu, adalah mereka ni sentiasa mendengar bagi arahan-arahan Allah dan mentaati bagi Allah Ta'ala. Futihan alaihim kunuz Kisra wa Qaisar, telah diberikan kepada mereka kekayaan Maharaja Parsi dan kekayaan Maharaja Rom, kan? Bahawa sebab berlaku peperangan dan mereka telah menawan dan merampas harta rampasan perang, dan dengan begitu banyak, dengan sebab apa? Dengan sebab istiqamah di atas ketaatan dan amalan soleh, kan? Inilah dia hasil kelebihan dia. Jadi seperti orang Islam yang beriman ni macam tu keadaan hidup mereka, kan, sentiasa berada di bawah petunjuk dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman tadi. Tidaklah mereka itu ditindas, dihina, kan, diperkotak-katikkan.
وعن مجاهد في قوله ابن مجاهد pada firman Allah Ta'ala wa allau istaqamu ala tariqati ay tariqatil Islam, kalau mereka itu beristiqamah di atas jalan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, nescaya kami akan berikan kepada mereka air yang banyak. Qala la atainahum malan katsira, kata Mujahid, kami akan berikan kepada mereka harta yang banyak. Ya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Allah bin Abbas, inna lil hasanati diya'an fil wajhi, sesungguhnya kebaikan itu, bagi kebaikan itu ada cahaya pada wajah. Kita buat kebaikan wajah kita akan berseri-seri, akan wajah bercahaya tadi kan. Wa nuran fil qalbi, hati kita akan bercahaya. Wa sa'atun fi rizqi, rezeki kita akan meluas. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan dicintai dalam hati para hamba tadi, hati manusia. Kan ini maknanya kebaikan. Kebaikan dia begitu dia akan berkembang, meluas tadi, cahaya pada wajah, cahaya pada hati, ya kan? Meluaskan rezeki, mendatangkan cinta makhluk pada diri dia. Habis tu barakatul ta'ala dah habis. Kita masuk pula yang ketiganya, barakatul amali salih, keberkatan amalan salih. Qala Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, wal barakatu tatanawalu al barakati fid din. Yang dikatakan keberkatan itu, kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ia meliputi, ia mencapai keberkatan pada agama, kan? Wal barakatu fid dunya, keberkatan pada dunia. Wa kilahuma ma'lumun la raiba fih, kedua-duanya itu sudah diketahui, tidak keraguan padanya. Keberkatan pada agama, keberkatan pada dunia sudah diketahui, tidak ada ragu lagi padanya. Ini kata Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, yaqulu intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin. Keluarlah 3 orang laki-laki, ya kan, daripada manusia ataupun generasi sebelum kamu semua. Kamu semua ni para sahabat lah, generasi sebelum generasi para sahabat. Kan ini Nabi SAW cakap daripada wahyu kan, dan diceritakan kepada Nabi SAW oleh wahyu. Wahyu. Maknanya Nabi tidak cakap ikut hawa nafsu. Ini kisah yang benar, bukan cerita rekaan. Kan sehingga mereka maknanya sampai masa tadi, sampai malam lah, kan malam mereka keluar tadi pergi ke hutan cari kayu, apa namanya, kan, sampai ke malam, hatta awaw al-mabit, sehinggalah bila waktu malam nak balik tak boleh, dia pun nampak gua, satu gua, maka mereka pun masuk dalam gua itu. Fadakhaluhu, mereka 3 orang tadi terus masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat, tiba-tiba tergolek satu ketul batu daripada atas tadi, sakhratun minal jabal, daripada gunung, fasaddat alaihimul ghar, maka pintu tadi pun menutuplah, batu tadi pun, batu bongkah, batu yang besar tadi yang bergolek tadi menutup pintu gua tersebut. Itu dia. Faqalu, maka mereka bertiga pun berkatalah masing-masing, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati, sesungguhnya tidak akan dapat menyelamatkan kamu semua, kita semua, daripada gunung, daripada batu besar ini. Kan tak tolak tak boleh, berat batu besar kan. Illa an tad'ullaha, melainkan kamu semua berdoa kepada Allah bisalih a'malikum, dengan melakukan amalan-amalan salih, dengan berdoa, antad'ullaha, dengan bahawa kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan soleh kamu yang pernah kamu buatlah, yakni bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah seorang laki-laki daripada kalangan mereka, Allahumma, ya Allah, kana li abawani, saya ada 2 orang tua, ibu bapa, syekhani kabirani, yang terlalu tua lah, ibu dan ayah yang terlalu tua, wa kuntu la aghbiqu qablahuma, sesungguhnya aku tidak akan memberi minum susu sebelum mereka berdua, qablahuma, aku tidak akan memberi minum susu sebelum mereka berdua, ahlan wala malan, sama ada anak isteri aku ataupun hamba suruhan aku,
aku akan utamakan mak dan ayahku dulu. Aku akan dahulukan mereka berdua dulu. Kan? Gitu. Jadi maknanya syurbi nasibihima asya' min al-laban. Maknanya minum susu pada waktu malam lah sebagai dinner lah. Kan, dinner. Fana'a bi fi talabi syai'in yawman. Maka satu hari dalam mencari sesuatu tadi, saya telah pergi jauh daripada rumah lah. Jauh dari rumah, tak boleh nak balik awal. Falam urih alaihima, saya tidak balik petang itu menemui ayah saya berdua, ayah dan ibu saya, sehingga mereka berdua tidur lah. Dia sampai di rumah dah malam dah, lewat dah. Mak ayah dia dah tidur dah. Sampai di rumah. Kan? Jadi hatta nama falamma fahalabtu lahuma ghabwaqahuma. Lalu saya pun perahlah susu untuk makan malam mereka berdua, kan? Minuman malam tadi, fawajadtuhuma naimaini. Tiba-tiba aku dapati mereka berdua sedang tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma. Aku tak suka untuk memberi minum anak-anak keluarga, kan, sebelum beri minum kepada mereka berdua, ahlan aw malan, pada ahli ataupun harta aku. Falabistu wal qadahu ala yadayya. Maka aku pun tunggu, berdiri tunggu depan pintu dia, wal qadah, sedangkan mangkuk susu itu berada di tangan aku, berada di dua tanganku. Antadhiru istiqadhahuma, aku menanti kedua-dua mereka terjaga. Hatta baraqal fajr, sehinggalah terbit fajar. Dia berdiri depan pintu sampai terbit fajar. Anak soleh kan? Sampai terbit fajar. Fastayqadha, lalu mereka ibu bapa dia pun terjagalah. Kedua mereka terjaga. Fashariba ghabuqahum, lalu mereka berdua pun minumlah minuman malam mereka tadi. In kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika aku lakukan demikian itu kerana mengharapkan pahala daripada engkau, fafarij 'anna ma nahnu fihi, maka bebaskanlah kami daripada apa yang kami sekarang berada padanya, daripada batu ini yang menghalang kami keluar ni. Fanfarajat syai'an, maka tergerak sedikitlah batu tersebut, sikit lah. La yastati'una al-khuruj, tak boleh nak keluar lagi lah daripada tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-akharu, maka orang pula berkata, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, sungguhnya aku ni ada sepupu wanita. Sepupu wanita sebenarnya sebelah mak lah, sebelah ayah. Anak pak saudara sebelah ayah. Sepupu dia lah yang perempuan. Dan dia adalah merupakan orang yang paling kucintai. Kana ahabban nasi ilayya, dia adalah manusia yang sangat kucintai. Fa'aradtuha an nafsiha, aku hendak mendapatkan dirinya ataupun tubuhnya. Famtana'at minni, tetapi dia menegah dirinya daripada aku, kan? Hatta lammat biha sanatun, sehinggalah pada satu masa dia ditimpa kemarau. Kan? Dia ditimpa kesusahan lah. Waktu kemarau susah. Minas sinin, kan, beberapa tahun tu dia jatuh susah. Faja'atni, maka dia pun mendatangiku. Maksudnya fa'ataituha, maka aku beri kepadanya 20 wa mi'ata dinar, 120 dinar. Aku beri kepada 120 dinar, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, supaya dia biarkan aku maknanya berzina dengan dia lah, kan, takhalla baini wa baina nafsiha. Fa fa'alat, maka dia pun melakukannya, hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga aku mampu untuk melakukan zina atasnya. Qalat, dia terus berkata, sepupu dia tadi, la uhillu laka, aku tidak menghalalkan bagi engkau, an tafuddal khatam illa bihaqqihi, untuk engkau sarungkan cincin melainkan dengan yang haknya. Ini kata simbolik lah, dan engkau melakukan zina kepada aku melainkan dengan hak, maksud dengan mengahwini aku lah, aku tak redha, dia kata. Bila dia kata begitu, bila wanita itu ingatkan dia macam tu, fataharrajtu minal wuqu', maka aku jadi terasa berdosa, kan, aku jadi rasa takut untuk melakukan zina ke atasnya. Aku rasa dia tersentak untuk melakukan zina tadi. Fansaraftu anha, maka aku pun berpaling lari daripada dia. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, sedangkan dia adalah orang yang paling aku cintai.
wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha, maka aku berikan kepadanya emas yang aku berikan pada dia. Aku tinggalkan kepada dia emas yang aku berikan pada dia. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika, ya Allah, kalau aku lakukan demikian kerana mengharapkan wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka jauhilah daripada kami apa yang kami berada padanya. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها, maka tergeraklah bongkah batu tadi sehingga kan sedikit, tetapi mereka belum masih keluar, belum masih boleh keluar daripada gua tersebut. Masih belum boleh keluarlah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu pun bersabda, berkatalah yang ketiga, ya. Wa qala al-thalithu, berkatalah orang yang ketiga, Allahumma inni ista'jartu ujara'a, ya Allah, aku pernah mengambil pekerja-pekerja upahan. Fa'ataituhum ajrahum, aku berikan kepada mereka upah mereka, ghaira rajulin wahidin, kecuali seorang laki-laki. Taraka alladhi lahu, dia meninggalkan upahnya, wa dhahaba, lalu dia pergi. Fathammartu ajrahu, maka aku pun perkembangkan upahnya itu tadi, aku kembangkan sebagai perniagaan, hatta kasurat minhul amwal, sehingga harta benda jadi banyak dengan duit yang aku nak upah dia tadi. Faja'ani ba'da hin, lalu dia datang menemui aku selepas beberapa lama. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, hai Abdullah, hamba Allah, berikan kepada aku segala upahku. Faqultu, maka aku berkata kepadanya, setiap apa yang kau lihat ni daripada upah engkau, unta, lembu, kambing, hamba. Maka kata dia, ya Abdullah la tasta'zi'u bi, hai Abdullah, jangan kau permainkan aku. Faqultu inni la astahzi'u bika, aku tidak mempermainkan engkau. Fa akhadahu kullahu, maka dia ambil habis semua, segala unta, segala apa, satu apa pun dia tak tinggal. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, sikit pun tak tinggal. Allahumma, ya Allah, fa in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, kalau aku lakukan demikian kerana mengharapkan pahala engkau, wajah engkau, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka bebaskanlah kami daripada kurungan ini, kan. Fanfarajatis sakhratu, maka tergeraklah batu tadi. Fakhraju yamshun, maka keluarlah mereka berjalan balik ke rumah masing-masing. Ini yang berlaku, kan, kisah ajibah yang berlaku di zaman Bani Israel, kan. Maknanya ini hasil daripada amalan-amalan soleh. Di satu ketika kita perlukan untuk bertawasul dengan amalan soleh kita yang pernah kita buat, yang kita rasa ini yang paling baik, kan. Dalam waktu-waktu kita kata waktu-waktu terdesak, kan, kita berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala akan datang pelepasanlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu, inqata'a anhu 'amaluhu. Apabila mati ialah manusia, maka terputuslah daripadanya amalannya, illa, kecuali, min salasatin, daripada 3 perkara lah. Yang lain semua terputus, 3 perkara ni masih terus menghantar pahala ke maknanya ke alam barzakh dia lah. Pahala akan terus datang, kan. Pahala dia datang di belakang dia. Dan amalan-amalan yang lain pahala datang dulu, kan. Kita datang kemudian, tapi yang ni 3 perkara ni kita dah pergi dulu, kemudian pahala akan ikut ke belakang, gitu. Ikut daripada belakang. Yang pertamanya, sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Aw waladin salih, atau anak lelaki yang salih, anak yang salih yang mendoakan untuknya, kan. Inilah dia, kan, 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaat, maksudnya orang jadikan ilmu kita sebagai panduan dan pedoman, kemudian anak yang soleh yang doakan untuk kita. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, makna al-hadis, makna hadis ini ialah anna amal al-mayyit yanqati' bi mautih, bahawa amalan mayat itu terputus dengan kematiannya. Bila dia mati, habislah, tak ada amalan apa dia boleh buat, ya. Wa yanqati'u tajaddudil jawab lahu, maka terputuslah, kan. Dia kata segala jawapan untuk dia, ya. Yang qata' tajaddud al-jawab, kan. Tajaddud al-jawab ni maksudnya jawapan yang demi jawapan lah selepas itu. Illa fi hadhihi al-ashya' al-thalatha, melainkan pada 3 perkara ini, likaunihi kana sababuha, kenapa?
inilah kerana ia adalah menjadi sebab baginya lah. Dia tu jadi sebab bagi wujudnya perkara tersebut. Contohnya anak. Fa innal walada min kasbi. Contohnya anak kan. Anak adalah sebab usaha kita. Maka dapatlah kita tak anak tu. Kan? Wa kadzalika al-ilmu. Begitulah ilmu alladhi khalafahu. Yang dia tinggalkan min ta'limin atau tasnifin. Ilmu yang dia ajar orang. Begitu juga ilmu yang ditulis dalam buku. Orang jadikan sebagai panduan dan pedoman. Itu jadi sebab bagi dia untuk selalu dapat pahala yang berterusan. Wa kadzalika sadaqatul jariyah. Begitu juga sedekah yang berterusan. Sedekah jariah yang digunakan oleh orang sentiasa. Contohnya macam kipas masjid, aircon masjid, kan? Itu yang digunakan sentiasa oleh ahli jemaah. Ya, begitu. Sedekah jariah. Wahiyal waqfu. Wahiyal waqfu dan dia adalah al-waqaf. Waqaf harta. Wakaf tanah buat masjid, buat sekolah, kan? Wakaf pahala berterusan. Jadi kalau ada orang banyak-banyak tanah, tahu apa kita nak pakai tanah 3 kali 6 kaki ya, ataupun 3 kali 7 kaki je kita nak pakai tanah. Kan? Simpan berapa harta banyak, beli di tanah sana, tanah di sini tanah, di sana rumah, sini rumah. Tak nak duduk, rumah sebuah pun tak nak duduk dah. Kan? Tapi itulah dia nafsu tadi kan. Dia suka yang ni, suka yang nak buat ya. Apa salahnya dia beli, dia ada tanah, dia wakafkan, kemudian dia buat madrasah kan, dia wakafkan buat masjid kan, musalla kan, dia akan dapat pahala yang berterusan. Wakaf tadi bukan benda yang remeh ya. Kemudian wa fihi fadilatu ziwaj liraja'i waladin salih. Liraja'i waladin salih. Dan pada hadis ni, kisah ni terdapat kelebihan berkahwin. Kan? Padanya terdapat fadilat, kelebihan perkahwinan. Kenapa? Kerana dalam perkahwinan itu kita mengharapkan anak yang soleh, anak yang baik kan. Gitu. Kalau tak ada anak juga nak buat. Jangan qadarallahu masya'a fa'ala kan. Dan padanya terdapat dalil juga sahnya asal waqaf. Asal waqaf itu sah. Kan? Dan besar pahalanya. Dan penjelasan tentang kelebihan ilmu dan galakkan atas memperbanyakkan ilmu. Dan galakkan untuk mewarisi ilmu tadi. Ilmu itu diwarisi dengan mengajarkan, dengan menulis dan menjelaskan. Anahu yang bagi yakhtar min al-ulum al-anfa' fal-anfa'. Jadi sepatutnya kita pilihlah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan terusnya ilmu yang terus yang sentiasa memberi manfaat lah. Dan pernah juga doa, bahawa doa itu dia akan sampai pahalanya kepada mayat lah. Kadzalika sadaqah, juga sedekah yang kita buat kan, akan pahalanya akan sampai kepada mayat tadi yang kita niatkan. Wa huma mujma'un alaihima, dan doa dan sedekah itu memang disepakati ke atasnya lah. Kadzalika qada' dan itu juga menunaikan hutang si mati. Kemudian wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, katanya marra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki dia lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'a ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nashatihi. Maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain melihat kepada lelaki ini dengan tentang kekuatan dia dan kerajinan dia. Kan dia ni kuat dan rajin. Faqalu ya Rasulullah, dia berkata, "Lau kana hadha fi sabilillah," kalau inilah di jalan Allah Taala. Faqala Rasulullah, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sagharan." Sekiranya dia keluar bekerja untuk menyara anaknya yang kecil, kan? Fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. In kana kharaja yas'a ala waladihi, kan? Sagharan. Mana dia keluar kerja untuk menyara anak-anak dia yang kecil, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar berusaha bekerja untuk menjaga menyara kedua ibu bapanya yang dah tua, maka dia berada di jalan Allah, fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha. Kalau dia keluar bekerja untuk menyara dirinya supaya tidak meminta-minta kepada orang, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an, kalau keluar bekerja kerana riya', menunjuk wa mafakhiratan, kerana berbangga-bangga, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an, kalau keluar kerana riya', nak menunjuk, bangga-bangga, fa huwa fi sabilil syaitan, maka dia berada di jalan syaitan.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa seorang Arab Badui dia telah mendatangi Nabi SAW, maka dia kata kepada Rasulullah SAW, Arab Badui tadi, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepada saya tentang satu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah, apabila saya amalkan amalan tersebut saya akan masuk dalam syurga. Qala, kata Nabi SAW, la ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada Allah, janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salata al-maktubata, engkau dirikan solat fardu 5 waktu. Wa tuaddi zakata, engkau tunaikan zakat. Al-mafrudata, yang difardukan padamu. Wa tasum Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Qala, katanya, kata Arab Badui tadi, walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhanku yang jiwa aku berada di tangannya, la azidu, aku tidak akan menambah ala hadha, di atas ini. Falamma walla, bila dia dah pergi, dan dia dah walla, dia dah pergi dah. Qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, man sarrahu, barang siapa yang seronok, ayanzura ila rajulin min ahli jannah, nak melihat kepada ahli syurga, falyanzur ila hadha, lihatlah kepada lelaki ini. Subhanallahil azim. Nabi cerita dia ni masuk syurga sebelum dia mati kan. Tengok pada dia, tengok ahli syurga, tengoklah orang ni. Allahumma musta'an, Allah. Itulah dia kelebihan. Dia keberkatan pada amalan soleh. Masuk pula tentang kepada keberkatan pada umur, ya, fil umur. Qala ta'ala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar, tidaklah diberi umur dia daripada umurnya, dan tidak dikurangkan daripada umurnya, illa fi kitab, melainkan dalam Alkitab, dalam kitab lauh mahfuz lah, fi kitabin, dalam kitab. Sungguhnya demikian itu di atas Allah Ta'ala yasirun, mudahlah, mudah. Iaitu yu'ta ba'du an-nutfi min al-umur at-tawil, diberikan kepadanya sebahagian daripada kebiasaan umur yang panjang, ya'lamuhu, yang dia ketahuinya, wa huwa 'indahu fil kitabi, wa huwa 'indahu fil kitabil awwal, maknanya dan ia di sisi Allah Ta'ala dalam kitab yang pertama, tulisan kitab yang pertama tu kan. Wala yanqusu min umur, yang tidak dikurangkan daripada umurnya. Ad-dhamir a'id 'alal jins, dhamir itu kembali kepada jenis, kan, jenis, min umurihi, daripada umurnya. Wala 'alal 'ain, la 'alal 'ain, tidak kembali kepada zat tu, tapi kepada jenis. Li'anna al-'ain at-tawil lil-'umur, al-'ain at-tawil lil-'umur fil kitab, karena masa yang panjang berkenaan umur itu disebut dalam Alkitab, wa fi ilmillah, dalam tulisan di lauh mahfuz tertulis umur yang panjang, kan, dan dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, tidak dikurangkan sedikit pun daripada umurnya. Wa inna ma'ad ad-dhamir 'ala al-jins, dan dhamir hu itu kembali kepada jenisnya, jenis umurnya. Okey. Qala Ibn Jarir, kata Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, wa hadha ka qawli ibni, adalah seperti kata mereka, indi thawbun wa nisfuhu, saya ada satu pakaian dan setengahnya, kan, ada sehelai pakaian dan setengah lagi, nisfun akhar wa nisfun dan setengah lagi, kan, ada satu helai pakaian dan ada setengah lagi, gitu. Qala Ibn Jarir, wa hadha ka qawlihi, qala Ibn Abbas fi qawlihi, pada kata Ibn Abbas dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala ni, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Yaqul, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, laisa ahadun qadaitu lahu tula umrihi wa hayatin illa wa huwa baligh ma qaddartu lahu min al-umur. Jadi tidak ada seorang pun yang aku telah tetapkan baginya umur yang panjang, kata Allah, wa hayat, dan kehidupan yang panjang tadi, kecuali wa huwa balighun,
sedang kecuali dia tu telah sampai kepada apa yang telah aku takdirkan untuknya daripada umur. Waqad qadaitu dzalika, kalau aku telah tetapkan demikian itu baginya, fa inna ma yantahi ilal kitab, hanya sahaja dia sampai kepada alkitab yang telah kutakdirkan, wala yuzadu alaih, dan tidak ada tambahan ke atasnya. Walaysa ahadun qadaitu lahu annahu qasirul umur, tidak seorang pun yang aku tetapkan baginya umur yang pendek dan hidup yang pendek tadi bila dia sampai kepada umurnya. Akan tetapi dia akan sampai kepada tulisan. Umur tadi akan sampai kepada tulisan yang telah aku tetapkan, aku tuliskan baginya. Fadzalika qauluhu, maka demikian itu adalah firman Allah Ta'ala, wala yunqasu min umurihi, tidak akan dikurangkan daripada umurnya, dan illa fi kitabin, kecuali yang tersebut dalam kitab ini, Lauh al-Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, Allah yasir, demikian itu atas Allah Taala adalah sangat mudah. Yaqulu, katanya, kullu dzalika fi kitabin 'indahu, semua demikian itu dalam kitab di sisi Allah Taala. Wa hakadha, demikianlah qala Ad-Dhahhak bin Muzahim, berkata Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kita sampai di sinilah. Wa qala tadi Abdul Abbas, okey, qala Mujahid, qala Qatadah, hada kita di sini Abdurrahman bin, wa qala Abdurrahman bin Zaidin, di sinilah. Okey, wa qala sini. Okey, satu bulan muka surat 46. Sampai di sini insya-Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.